Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada Cikgu Hassan selaku pengurusi kita pada malam ini, seluruh ahli hajatan Kuasa Karya, tuan-tuan imam dan pegawai-pegawai masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bila saya duduk di atas kursi ni nak start kuliah ni, sahabat kita tuan ayak lah. Ceramah pun belum lagi, ayak dah ada. Itu yang kata nikmat. Tak dan minum lagi, mai hatak lagi sebotol pula. Oh masya Allah. Ni kata nikmat hebat dalam masjid kita ni. Bila sebut apa benda pun dalam dunia ni tuan-tuan, tuan-tuan cakap saja apa benda pun, semuanya tidak lepas daripada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok saja apa benda. Tuan-tuan tengok ayat ni pun ada cerita dalam Quran, ayat ni pun ada cerita dalam hadis. Bila sebut saja ayat ni pi kat depan tu, nanti bulan Ramadan lagi banyak ayat daripada jual. Macam-macam bulan Ramadan nanti insya-Allah. Kita tengok satu gerai tu dia jual dekat 10 balang air. Lai Cikang ada, Bandung ada, Katira ada. Masya Allah banyaknya. Tetapi tuan-tuan perasan ataupun tidak, manusia ni Allah Ta'ala kata apa? Min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Allah Ta'ala jadikan kita ni daripada air yang terpancar, dan daripada situlah dijadikan kamu mendengar dan melihat. Rupanya Allah Ta'ala duk sebut berkali-kali tentang asal usul kejadian kita. Kata Allah, kamu ni berasal min nutfatin amsyaj, kamu asal daripada air mani yang hina. Sebut saja air mani yang hina. Orang tanya pula, air mani yang hina ni kotor ke Ustaz? Tak kotor. Dia bukan najis. Tu yang dulu saya sebut. Dia kata kalau air mani itu tak najis, boleh tak ambil wuduk dengan air mani Ustaz? Saya jawab, kumpul 2 kolah dulu. Ambil kumpul 2 kolah dulu tu, orang baru main tanya, nak boleh tak ambil wuduk? Dia kata bila nak kumpul Ustaz? Mana aku tahu kan. Manusia ni berasal daripada air yang hina. Maksud air yang hina tu apa? Nanti bulan Ramadan, tuan-tuan akak-akak pi pasal Ramadan, tak ada siapa jual dalam balang tu air mani. Yang ada air lecika, air Bandung, air sirap, air asam boy, yang tu ada. Air Bandung, air lecika, apa semua ni tiba-tiba belas sekali balang tu air mani. Agak-agak siapa nak beli? Asam boy orang cakap lecika. Air tebu, tiba-tiba ada orang sebut air mani. Agak-agak siapa nak berhenti beli kat gerai dia? Tobat lahum orang tak berhenti. Tak luak pun air dia. Pasal apa? Pasal tak laku. Itulah asal kita. Asal kita ialah daripada air yang tak laku. Habis tu nak belagak siapa? Yang nak sombong siapa? Yang kita nak berkeras sama-sama kita pasal apa? Yang kita hari ni membenci sama-sama kita pasal apa? Kita ni pun asal daripada benda tu, bukan asal daripada emas. Bukan asal daripada emas, perak, kaminat, zahab wal fiddah kan? Tidak, asal daripada min nutfah. Subhanallah. Tuan-tuan yang saya hormati, sebab itu kita pada bulan Rejab yang lepas kita sambut Isra' wal Mi'raj. Berulang-ulang kali sambutan Isra' dan Mi'raj. Malah cerita Isra' dan Mi'raj Allah Ta'ala sebut dalam surah Isra', surah Al-Isra' ayat 1, surah Al-Isra' ayat 60. Allah Ta'ala sebut cerita tentang surah
terkisah Isra' dan kisah Mi'raj. Allah Ta'ala kata, subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Antara tujuan Isra', antara tujuan Mi'raj, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami. Subhanallah, Masya Allah, tuan-tuan. Sebab tu kita ni setiap hari kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah, cuma kita tak perasan. Pasal apa kita tak perasan? Sebab kita hanya tengok sama-sama kita. Bila kita tengok sama-sama kita, kita rasa kita ni hebat. Jatan kuasa masjid, dia tengok sama-sama Jumaat, dia rasa dia hebat pasal dapat baju hari ni uniform. Orang lain tak boleh pakai uniform. Aku rasa pakai uniform aku hebat pada orang lain. Saya pula rasa hebat pada orang lain, dapat mikrofon, duduk depan pula atas kerusi, hak lain mau duduk bawah. Hak lain tak ada kerusi, saya seorang ada kerusi, saya seorang ada mikrofon. Saya rasa saya hebat lah. Pasal kita duduk tengok sama-sama kita. Orang lain main kuliah naik kereta kanch, kita main naik kereta mes. Kita rasa mes kita ni hebat nak bandingkan kancil tadi. Kita duk tengok kita. Sebab tu Nabi Muhammad, dia tak duduk, dia tak dibawa berjalan, duk kelera di dunia, di muka bumi. Dia tak dibawa duk pusing dalam dunia aja. Lepas saja Masjid Al-Aqsa, Allah Ta'ala angkat Nabi Muhammad naik ke langit. Pasal apa yang dibawa naik ke langit? Pasal bila hang tengok daripada atas, baru hang tahu kedudukan manusia tu lagu mana. Baru kita tengok keadaan daripada atas, baru kita tahu keadaan kita di bumi tu lagu mana sebenarnya. Baru kita sedar. Kalau kita duduk dalam dunia ni, kita duk rasa kita hebat. Kita tak makan gerai tepi jalan, kita makan hotel 5 bintang, kita rasa kita hebat. Kita ni rumah 80 bilik, orang lain rumah tak ada bilik, kita rasa kita kaya dah. Pasal hang tengok sama-sama hang, cuba hang duduk di atas. Hang tengok rumah hang di bawah, hang tengok harta hang di bawah, hang tengok harta benda hang di bawah, nampak apa? Sebab tu manusia kalau dia duduk di atas, lain pandangan dia. Tuan-tuan naik menara KL, lain. Nampak lagi menara KL tu, nampak Bukit Nenas. Kuala Lumpur punya nama dia Bukit Nanas tu, nampak bumbung-bumbung nampak. Tapi kalau kita pergi ke Dubai, kita naik Burj Khalifa, dia tak nampak lah. Oi, kita kalau naik bangunan paling tinggi dalam dunia tu, nak pegang cermin, nak pergi cermin tu pun takut. Takut gayat semuanya ada duduk tengok di bawah tu. Rasa macam goyang aja menara ni. Paling tinggi dalam dunia, dekat 1 kilometer panjang dia. Itu belum naik helikopter. Naik helikopter tuan-tuan, nampak orang menyut bawah tu. Tapi nampak lagi. Tapi kalau naik bas, bukan bas yang ni, naik Airbus 380, tak nampak apa. Tuan-tuan naik kapal terbang Airbus 380 makcik, oi, tak nampak apa. Dia terbang tu pun kita tak terasa, dia take off tu pun kita tak terasa. Sedap-sedap lah. Saya naik 2-3 kali naik. Dah terbang ke belum kapal terbang ni? Lah tengok-tengok dah naik, dah buang, dah isyarat tali keledak buang, dah terbang lah. Saya pun tengok kot tingkap, tak nampak apa. Malam kan nampak apa, gelap gelita. 35,000 kaki dia terbang, nampak apa dia bawah? Tak nampak apa. Bayangkan kalau tuan-tuan duduk di langit, apa yang nampak di bumi? Tak nampak apa. Habis tu besar mana kita ni? Besar mana kita ni dengan Tuhan? Terror mana kita ni dengan Tuhan? Tak nampak apa, tak ada nilai apa pun. Kekayaan kita ke, keilmuan kita ke, anak beranak kita ke, apa benda ke,
Bila hang duk di atas tu, hang nampak orang di bumi ni tak ada apa. Dan itulah tempat tinggal kita. Nama dia bumi. Walaqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Langit begitu besar, angkasa begitu luas, Allah Ta'ala besar laguna. Sebab tu bila Nabi Muhammad balik ke dunia, dia dapat perintah semayang 5 kali sehari semalam. Bila main duk semayang, Nabi Muhammad berdiri semayang. Lafaz pertama yang Nabi Muhammad sebut waktu nak semayang, Nabi sebut apa? Cuba tuan-tuan ingat balik. Bila kita nak semayang, berdiri tegak tu, lafaz pertama nak angkat takbir tu, kita sebut apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nampak? Pasal apa? Pasal Nabi tahu dah, hak dia pergi ke langit tu, dia tengok kekuasaan Allah sangat besar. Allah lagu mana? Maha Besar. Balik ke dunia, surrender Nabi Muhammad. Allahu Akbar, Allah, engkau lah yang Maha Besar. Jadi yang Nabi Muhammad bawa balik tu apa? Yang Nabi Muhammad bawa balik pada kita tu tauhid. Yang orang nampak semayang tak habis lagi. Dia tak nampak hak tauhid tu. Linuriyahu min ayatina, kami nak tunjuk kebesaran kami. Punya besarnya Allah Ta'ala jadikan langit. Maha gagahnya Tuhan. Punya luahnya Allah Ta'ala aturkan alam. Maha alimnya Tuhan. Maha mengetahuinya Tuhan. Maha hebatnya Tuhan menciptakan macam-macam. Subhanallah, berkuasanya Tuhan. Punyanya luas kekuasaan Allah. Maha kayanya Tuhan. Segala kehebatan Allah, namanya di situ letaknya tauhid. Sebab tu tuan-tuan, orang yang mengenal tauhid, dia akan datang ketaatan kepada Allah. Bagaimana nak mengenal tauhid? Nak mengenal tauhid kena belajar sifat 20. Itu yang datang, yang ulama-ulama dulu dia susun sifat 20 supaya kita kenal Allah. Hari ni orang tak mau belajar sifat 20. Dia kata sifat 20 ni lebih kotak daripada ayat cap. Adakah Allah 20 sifat? Mana boleh kata Allah 20 sifat? Tuan-tuan, bila dia tak kenal Allah, dia rasa dia besar. Kita ni bila tak kenal Allah, kita rasa kita besar pasal kita orang kaya. Bila kita tak kenal Allah, kita rasa kita orang pandai sebab kita ada PhD. Bila kita ni tak kenal Allah, kita rasa kita ni segala-gala yang ada pada kita sebab kaku yang berkuasa. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab dia tak ada tauhid. Awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama kata ulama, kajilah Allah. Kamu kajilah Allah, mengenallah Allah. Nak mengenal itulah yang datangnya sifat 20. Tapi hari ini saya kata tadi, ada orang tak suka sifat 20. Dia kata adakah Allah tu sifat, ada 20 sifat. Suruh dia mai balik, buka kitab balik sifat 20, hang duk cokoh depan tok guru ni baca. Awal-awal sifat 20, tok guru akan kata apa? Dalam kitab dia sebut, adapun sifat kamalat bagi Allah Ta'ala itu tidak terhingga banyaknya. Adapun yang wajib dipelajari oleh yang mukallaf hanyalah 20 sifat. Adapun sifat kamalat, sifat kesempurnaan bagi Allah itu tidak terhingga banyaknya. Nampak? Bukan dia kata cuma ada 20 sifat. Dia kata tidak terhingga banyaknya, tak terkira. Tetapi yang wajib kamu hafal 20. 20 tu kamu ambil daripada mana? Kamu petik daripada Al-Quran. Ambil ayat ni, kita susun 20 sifat. Macam Nabi, tuan-tuan larat nak hafal nama Nabi? Tak. Habis tu hang hafal berapa? 25 orang saja. Pasal apa? Pasal hak itulah yang sebut dalam Quran. Kenapa tuan-tuan tak mau belajar pula Nabi-Nabi yang lain? Duk ada 124,000 orang. Taubat lahum tak terhafal. Jadi tak usah duk hafal banyak lah. Wajib ingat 25 sudah. Tak sebelah. Malaikat duk ada berapa bilion.
Yang disebut yang wajib ingat berapa? 10. Takkan malaikat 10 je kot. Oi bodoh, hak 10 tu hak disebut oleh Allah dalam Quran. Hak wajib kamu hafal, dia mari 10. Hak sebenar-benarnya berapa? Wallahu a'lam lah. Serupalah dengan sifat Allah. Sifat Allah tu terlalu banyak yang sempurna. Habis tu yang kena ingat berapa? 20. Ambil daripada mana? Petik daripada Quran. Yang duk benci sifat 20 tu pasal apa? Dengan sifat 20 tu lah hang kenal Allah Ta'ala. Bila kenal Allah Ta'ala baru tahu Allah Ta'ala maha gagah. Aku tak mau lawan Tuhan. Tuhan kuat. Al-Qawi, Al-Aziz. Aku tak mau lawan Tuhan. Al-Qawi, Al-Aziz. Maha kuat. Aku tak kuat. Aku jatuh tangga kemarin sakit lutut belah. Ni duk bersila baru tak apa boleh ni sakit kau. Ni abang kita depan ni kan duduk bersila nampak dah. Oh my God. Tiba-tiba nak lawan Tuhan. Aku tak berani lawan Tuhan. Allah maha bijak. Allah maha bijak. Tapi hang ada ijazah sarjana muda. Ijazah apa? Tak laku pun di sisi Tuhan. Ilmu hang dengan ilmu Tuhan tu hampir celup kat laut tu. Hampir celup, hampir tarik balik. Ilmu hang baru ada hak titik jari ni. Ilmu Allah tu hak luar. Oh aku tak berani lawan Tuhan. Itu pentingnya. Kenapa hari ni orang berani lawan Tuhan? Sebab dia tak mau ambil sifat 20. Dia rasa dialah yang paling hebat. Sedangkan dia lupa dia tu asal daripada air mani. Air mani lah. Jadi Allah Ta'ala proseskan dia. Jadi otak, jadi mata, jadi telinga, jadi hati, jadi jantung. Boleh bercakap, boleh teriak, boleh berjalan. Sampai satu saat hang mati balik. Dan mati hang tu duduk dalam tanah. Sebab asal tok nenek hang daripada tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kamu tu jadi daripada tanah, akhirnya masuk dalam tanah, daripada dalam tanah kamu akan dikeluarkan. Cakap banyak. Nampak tak tuan-tuan? Sebab apa yang Nabi Muhammad tu dibawa naik ke langit pada bulan Rejab tu? Sebab nak bagi tahu kita ni tak ada apa, jangan duk belagak. Jangan duk belagak. Dahlah air tu tak ada nilai, dahlah air tu tak laku, dijadikan kamu daripada situ. Kemudian Nabi Muhammad dibawa naik ke langit, tunjuk segala kekuasaan Allah di langit. Tak ada apa kita hak di bumi ni. Jangan lawan Tuhan. Sebab tu tuan-tuan, bila Allah turunkan Al-Quran, jangan bantah. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah Al-A'raf juzuk 8 ayat 40. Orang yang terbahagi pada dua. Orang yang terbahagi pada dua. Sepanjang saya duduk ceramah ni tuan-tuan, macam-macam hantu saya jumpa. Sungguh lah. Malam ni jumpa lagi apa? Tak tahu. Jumpa saja. Pelik-pelik. Ada yang tinggi atas jambatan, duk cokong atas jabatan. Saya keluar dari Felda pukul 1 pagi, duk tinggung. Ada hak saya jumpa dekat Selama tu, duk tepi jalan, kan duk pijak tanah, rambut panjang macam Ju'on, duduk bawah. Allah, hak jenis tu. Atas pun dia tak pi, bawah pun dia tak pijak. Orang kata hantu. Tanah pun tak terima, bumi pun tolak. Ada ayat dalam Quran? Ada. Ayat dia apa? Surah Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong kepada ayat-ayat kami, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit. Ulama-ulama bahas ni, dua golongan ni. Pertama, mendustakan ayat-ayat Allah, tak percaya dengan Quran. Dia rasa dia lebih pandai daripada Allah, dia kata Al-Quran tak sesuai. Berapa ramai yang cakap macam tu sekarang? Orang mencuri ni, kalau ikut Islam potong tangan ya, selesai masalah. Sampai bila kita ni tak habis-habis rompak-rompak potong tangan sekali selesai ikut Islam. Mai hamba Allah ni jawab, kita kalau Islam semua tak apa, ni kita campur. Sekejap lagi mereka tak terima lah undang-undang kita. Mai hamba Allah seorang lagi pula,
Potong tangan ni zaman Nabi sesuai lah, zaman lah tak apa kena apa. Maknanya hang lagi pandai pada Tuhan lah. Allah kata hak mencuri tu potong tangan nakalam minallah, sebagai bentuk pencegahan daripada Allah, jazaan bima kasaba, pembalasan sebab depa mencuri, potong tangan. Mai manusia hari ni pasal tak ada tauhid, dia kata tak sesuai. Tak sesuai tu, adakah yang lebih baik daripada Allah? Yang kamu kata undang-undang tu tak sesuai, adakah lebih baik daripada Allah undang-undang lain? Tadi Nabi Muhammad naik ke langit, nampak Isra' dan Mi'raj tu, nampak kekuasaan Allah punya hebat. Tak ada siapa bagi nasihat pada Allah macam mana nak cipta langit. Allah tak perlukan penasihat. Mai pada undang-undang kita hak kecil ke metod, Allah kata potong tangan mencuri. Undang-undang ni tak sesuai. Dia zaman Nabi boleh lah kan. Kita ni tak sesuai. Dia balik-balik rumah dia kena rompak. Isteri kena ikat, anak dara dia kena ikat, habis baramah kena rompak. Report polis apa semua, besok kita pergi ziarah dia macam mana Din? Habislah 100. Sikit 100 sikit 100,000. Oh, ingat 100 ringgit. Hang kata 100. Habis 100 dapat kat dia. Baramah bini aku tak tahu berapa banyak. Celaka betul. Report lah. Tapi tak tahu bila boleh tangkap. Aku cakap dengan hang elok betul-betul Mat. Kalau aku dapat hak merompak ni, aku potong tangan dia. Semalam hang kata tak sesuai. Hari ni bila kena kat batang hidung dia, aku kalau dapat ni aku potong tangan dia, aku tak kira. Kita tak sesuai Mat. Dan masyarakat kita berbilang bangsa. Tak sesuai. Lagipun hang gak kata semalam undang-undang ni sesuai kat zaman Nabi. Dah lah sesuai kat zaman lah. Kena kat batang hidung hang lah sesuai lah. Adakah kamu lebih pandai daripada Allah kalau kamu mencadangkan yang lebih baik daripada Allah? Tu nama dia apa? Kadzabu, mendustakan ayat-ayat Allah. Wastakbaru anha, dan kamu sombong dengan ayat-ayat Allah. Langsung tak dibaca, langsung tak nak pakai, langsung tak nak rujuk. Kata Allah, mu mati nanti la tufattahu lahum abwabus sama, takkan terbuka pintu langit untuk kamu. Allah kata pintu langit tak buka kat hang bila hang mati tu. Bila langit tak buka, bumi tolak, dia ni jadi apa tuan? Baru tadi saya abang, depa ni jadi hantu ke? Bumi tak terima, langit tak terbuka kat depa. Nak pergi mana roh depa? Itu pendapat pertama ulama. Yang kedua, la tufattahu lahum abwabus sama, maksud dia apa? Maksudnya tak turun barakah pada mereka. Yang ketiga, tak turun rahmat kepada mereka. Yang keempat, tak diampunkan dosa mereka. Banyak tuan-tuan huraian ulama tafsir tentang la tufattahu lahum abwabus sama, tak terbuka pintu langit untuk mereka. Yang kelima kata dia, amalan tak diterima oleh Allah, tak terangkat pun ke langit. Itu di dunia. Di akhirat macam mana Ustaz? Kesan daripada orang yang sombong dan orang yang tak percaya Quran Ustaz, apa kesan dia? Jangan tanya saya bukan tukang jatuh hukum. Tanya Quran lah, Quran yang Allah Ta'ala punya. Kata Allah, la yadkhulunal jannah, mereka tu takkan masuk syurga. Dua golongan ni takkan masuk syurga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehinggalah unta boleh masuk dalam lubang jarum. Makna balik tak lagi ambil jarum, ada lubang dia, cuba panggil unta suruh masuk ke lubang. Tobat lahum, tak boleh masuk. Nak masuk benang pun jenuh duk main elok. Kita ni dengan rabun benang tu pula lembek, jenuh duk lagu tu nak pergi masuk. Kat 2 minit baru boleh. Suruh unta masuk, takkan boleh. Begitulah orang yang sombong dengan Quran, dia takkan masuk syurga. Sehinggalah unta boleh masuk dalam lubang jarum. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, Isra' Mi'raj dia nak mengajak pada kita tauhid. Kemahkan tauhid. Jaga kuat-kuat tauhid, pertahankan tauhid kamu. Allah Tuhan kamu, Nabi Rasul kamu, pertahan sungguh-sungguh perintah dia. Seolah-olah ada satu benda besar yang Allah Ta'ala nak bagi selepas daripada Rejab, yang suruh pekemah ni, tauhid ni.
Ada benda besar kot yang Allah nak bagi ni. Allah nak bagi apa ni? Benda besar apa? Saya bukan ni benda dalam masjid ni. Ada dulu ada orang nak bagi pingat kat saya. Bukan datuk lah, Datuk Seri. Mai pegawai dia mai. Dia tanya dekat saya, kalau kami bagi Datuk Seri dekat ustaz, ustaz boleh bawa ke Datuk Seri ni? Saya kata tak tahu, mana saya tahu, berat kan ustaz? Kalau berat susah. Tak, maksud bawa ni, ustaz boleh ke jaga title Datuk Seri tu? Oh, saya tak tahu. Saya tak payah bagi kot, halau okey lah. Berat ni ustaz, pasal ustaz dapat ni bukan benda calang-calang punya ni. Ini anugerah ni ustaz. Mai temu duga ustaz. Bukan senang-senang dia nak bagi ni. Hari ni Datuk Seri tak duduk joget-joget tu Datuk Seri apa? Nak dapat pingat Datuk Seri tu pun tu kena temu duga. Syarat dia. Ni berat ni, boleh bawa ke ni? Soalan orang tu dia tanya pada saya, orang istana ni, boleh bawa ke ni? Saya tak boleh bawa, tak payah tu. Beritahu kat tuanku tak payah. Berat. Itu tuan-tuan. Baru setakat pingat di dunia ni apa ada. Tapi hak kita nak bawa ni satu benda besar. Lagi besar daripada benda tu. Jadi sebelum nak sampai benda hak besar tu, seolah-olah Nabi Muhammad ni dapatlah dalam bulan Rejab ni, supaya kita belajar tauhid. Mai bulan Syaban ni, dia ada benda besar pula. Tapi bukan perintah lagi. Ada lagi hak bulan Syaban ni, ada benda hak lagi besar sebelum nak mai bulan Syaban, apa nama lepas Syaban ni, ada lagi benda besar. Mai bulan Syaban, Nabi kata Allah Ta'ala tengok manusia. Lepas dia tengok tentang tauhid, lepas dia ajar tentang semayang, lepas dia turunkan perintah, kenal diri hang tu siapa, kenal diri kita ni siapa, jangan duk belagak, jangan duk engkar, jangan duk pandang berat, jangan duk pandang tak betul pada Allah Ta'ala. Mai bulan Syaban, Allah nak tengok dia, mari tengok kita bulan nisfu Syaban. Mai tengok pasal apa? Nak tengok siapa yang patut diampunkan, siapa yang patut dibersihkan dosa dia, siapa yang patut dihapuskan dosa dia. Punya penyayangnya Allah Ta'ala, mai bulan nisfu Syaban ni, dua orang pula yang Allah Ta'ala tak ampunkan. Allah Ta'ala bagi peluang pada kita, buat ibadat, buat amalan, aku nak hapuskan dosa engkau, aku nak ampunkan dosa-dosa engkau, tapi dua ni aku tak ampun. Siapa dia? Dua ni Allah tak ampun. Yang pertama, orang yang syirik kepada Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah An-Nisa ayat 48. Allah Ta'ala tak ampunkan dosa orang yang syirik. Allah kata dalam ayat lain, wa'budullah, sembahlah kamu Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan kamu syirik kepada Allah akan sesuatu pun. Subhanallah. Dosa orang syirik Allah tak ampun. Bila sebut syirik, kita duk perasan tangkal. Ada apa takat lengan hang tu mak? Ni tak ada apa. Ni tangkal. Hang sakit ke? Aku jadi lagu mana tau. Malam-malam tu dia jadi macam, kadang-kadang dia jatuh jadi tak ingat tau. Habis tu minta kat bomo tu, dia bagi tangkai ni. Alhamdulillah, lepas tangkai dia pakai tak ada jatuh lah. Elok lah. Tu kalau buang sakit balik. Aku pergi mana bawa tangkai tu, itulah nama dia syirik. Tangkai ni power dia macam Tuhan, tak ada dia mampu. Tu syirik. Lagi bentuk syirik apa Ustaz? Seolah-olah percaya Allah Ta'ala bagi, seolah-olah percaya orang lain yang bagi rezeki bukan Allah. Dengar cerita kelang hang tak bagi semayang mak, semayang Jumaat tak bagi. Kalau pergi semayang, dia potong gaji. Bonus tak dapat, gaji dia potong pula. Woi, takkan tak boleh semayang. Dia tak bagi dah, minta 4-5 kali lah. Dia kata nak berhenti, kalau nak semayang Jumaat berhenti. Ni kelang tak boleh tutup punya, duk pusing mesin dia. Kata, buat macam mana? Kalau tak kerja sini aku nak makan apa?
paksa juga letak sembahyang pun kalau kerja ni kalau berhenti aku nak makan apa sini daripada susah lah, tak apalah Tuhan pun faham kot. Dia ingat Tuhan tu pak menekan dia. Tuhan pun faham kot. Macam mana ulang balik Mat? Macam mana? Tak, kalau aku berhenti pada Kelang ni, sekali lagi aku nak makan apa? Lah elok-elok duk makan semua cukup bulan dapat gaji, tiba-tiba berhenti, kan menyusah diri sendiri. Aku nak kerja apa? Aku nak makan apa? Tak, sebelum hang kerja di Kelang ni, hang makan tak? Makan? Hang kerja bila? 2018. 2017 hang makan apa? Makan. Bukan Tokyo Kelang ni bagi. Tak tu hang makan apa? Macam-macam kerja lah aku buat. Tapi hang kata kalau hang berhenti Kelang ni, hang tak makan. Selama ni Kelang ni bagi hang makan. Habis tu 2017, 2016 hang terkedarah apa? Maknanya bukan Tokyo Kelang ni yang bagi hang makan. Yang bagi makan tu Allah. Kalau hang berhenti pun Allah tetap bagi makan. Sebab langit yang begini besar pun dia boleh kontrol. Takkan hang nak makan sekilo sehari pun susah. Nampak tak tuan-tuan kaitan Isra Mi'raj tu? Kalau langit yang begini besar pun Allah jaga, bintang yang begini banyak pun Allah jaga, takkan Allah tak boleh jaga hang? Takkan Allah tak boleh bagi beras ke hang nak masak? Sampai hang tak mau sembahyang Jumaat, hang tak berhenti kerja pasal nak duit punya pasal, hang letakkan toki hang setarap dengan Allah, syirik hang. Hang bacalah Yasin 40 kali pun malam nisfu, Allah tak terima dosa hang. Allah tak terima apa nama Yasin hang. Tak ampun pun. Letakkan Allah lebih besar. Bos, saya nak sembahyang Jumaat. Kalau bos tak kasih saya pergi sembahyang, saya berhenti. Okeylah, sekarang lu berhentilah. Ambil gaji, lu angkatlah, pergi mampuslah. Okey, dah. Apa masalah? Apa masalah? Allah, tuan-tuan. Orang yang syirik pada Allah, habis. Dia menganggap ada perintah lain yang lebih baik daripada Allah, habis. Dia marah pada Tuhan. Pasal apa Allah bagi mati anak aku? Anak orang lain tak mati. Pasal apa aku ni susah, orang lain semua kaya? Dia marah pada kebijaksanaan Tuhan pada dia. Jaga-jaga, tuan-tuan. Yang kedua, siapa yang Allah tak ampunkan dosa dia pada bulan Syaban ni? Orang yang bermusuh. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kamu tolong menolong dalam benda dosa dan benda bermusuh-musuhan. Cuba kita tengok dalam masjid kita ni, ada tak hak kita suka? Ramai. Ada taklah ramai-ramai ni hak kita tak suka? Kali kanan, kali kiri, duduk depan. Mai juga bewok. Bewok dia panggil orang depan dia. Tiba-tiba dia sembahyang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi dalam hati busuk dengan orang depan. Bewok tu. Pasal apa hang panggil dia bewok? Dia bukan bewok, dia orang. Tapi perangai dia macam bewok tak, lidah bercabang. Nampak? Tu bergaduh. Pasal apa? Tak tahu, ada masalah peribadi apa tak tahu. Cuba tengok kanan, cuba tengok kiri, cuba tengok depan, cuba tengok belakang. Ada orang kita benci. Kali-kali belah kanan ada. Mari juga puak ni. Pasal apa hang benci dengan dia? Dia dulu parti dengan saya. Betul? Dia lompat pergi belah lain. Tu yang saya bengang tu. Dulu sama-sama pasal bendera dengan dia. Pacak bendera dengan dia. Habis tu tak tahu dia kilas kot mana tahu, lompat belah mana tu. Haram jadah tu. Terus haram jadah tu. Hak depan bewok, hak belah kanan haram jadah. Pasal apa? Berbeza parti politik. Tu tiba-tiba tuan-tuan sembahyang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi dalam hati duk benci dengan orang sebelah. Hang tunggulah pilihan raya ni mampu hang, tengoklah hang. Apa nak jadi kita ni tuan-tuan? Pasal politik bergaduh. Ya, orang politik di parlimen tu lepas-lepas habis sidang minum kopi, karipak angin semua. Mereka hidup senang lena, tuan-tuan nak naik motor cabuk tu, engkor pun tak ada.
Mak gak cabut nombor pelik patah sebelah tak larat nak ganti. Sibuk duk pertahan depa. Yang depa ada pertahan kita. Ada nak fikir pasal kita ni. Yang kita duk bergaduh siang malam bagi petang pasal apa? Sudah lah hang pangkah lah tanggungjawab hang. Lepas tu aku bersatulah balik demi Islam, demi agama aku, demi bangsa aku, demi negeri aku, demi negara aku. Sampai tak mau berteguk sampai ke mati. Mati pun tak ziarah. Bang, mati dah orang depan tu. Elok pada muka. Ada tak Nabi kata, ada Allah kata allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi. Ada kan? Ada. Yang tak adanya apa? Allazina qalu, bila mati, bila ditimpa musibah qalu, pada muka. Ada. Hari ni orang kita bila orang lain dapat musibah pada muka pi mampui. Elok badan. Mai sembahyang Allahu akbar. Allahu akbar apa? Kalau betul-betul hang bertauhid, membesarkan Allah, hang kecil, dia kecil, orang depan kecil, orang kiri kecil, aku sama-sama kecil, aku takut pada Allah. Allah perintahkan aku sambung silaturahim, aku sambung silaturahim. Tapi kerana merasakan diri besar, merasakan ego, dia bermusuh dengan orang. Sayang tuan-tuan, Allah tak ampunkan dosa dia pada bulan Syaban. Kalaulah kita bersih tuan-tuan, mai masuk bulan Ramadan, tauhid bersih. Mai masuk bulan Ramadan, dosa tak ada, maka alangkah mudah dan seronoknya masuk bulan Ramadan. Barulah rasa seronok nak masuk bulan Ramadan. Servis kereta dah servis, tayar dah servis, aircon dah servis, semua dah servis, baru seronok berjalan. Ni saya daripada Ipoh nak mai ke tempat tuan-tuan ni. Apa buat? Servis kereta, tukar minyak hitam, buat balancing, repair balik mana hak skru duk bunyi nyek bagi senyap, mana aircon hak tak apa nak sejuk, tambah gas lagi, mana rasa kereta tu busuk, sembur lagi, vacuum lagi. Bila dah nak mai Pulau Pinang ni rasa lega, selesai. Serupa itulah kita tuan-tuan, dibersihkan pada bulan Rejab, ditarbiah dalam bulan Syaban. Bila masuk bulan Ramadan, kita rasa seronok. Sebab tu orang yang ditarbiah pada 2 bulan pengapit Ramadan ni, mai bulan Ramadan ni tuan-tuan, dia rasa tak sabar nak puasa. Dia rasa seronok. Macam tuan-tuan malam ni, bahang, bayang, hangat, kehangatan Ramadan dah rasa. Dah rasa dah tuan-tuan, kehangatan Ramadan tu main dah. Hak mari ramai-ramai macam ni duk terbayang dah, nanti tarawih pun nak sembahyang lagu ni. Tambah-tambah pula nanti kalau depa kata boleh rapat balik sah, Allah lagi seronok. Dah nampak dah tiang mana aku nak duduk. Tang sini panas tak kena kipas. Yang ni cantik kipas tu talau pula. Kena pula kipas jenis tak bergerak dah. Dia cuk dia aim tu dia yang tu direct tang situ. Dia cuk. Aku sok tarawih tang situ. Pasal kipas tak pusing main tegak kat dia. Tak usah berebut lah tahu kipas helikopter tu ada. Tak cukup kipas lagi tu aircon pula. Kita dah rasa dah hangatnya Ramadan ni. Sebab tu Ramadan ni nama dia hangat. Dia bukan sejuk, dia bukan basi. Ramadan ini kita rasa seronok, rasa hangat tuan-tuan nak buat ibadat. Dia bukan basi, dia bukan sejuk. Sejuk ni malas. Aku rasa malas. Tetapi kalau rasa hangat, subhanallah. Tuan-tuan yang saya hormati, dulu saya mengajak masjid ni, mengajak Umar Abang Li, mengajak Taman Pau. Tahun bila tuan-tuan Cikgu Hasan? Masjid Batu tahun 90-an. Masjid Batu, Masjid Matang Janggui, lama lah. Hak mari malam ni, waktu saya mengajak di Masjid Matang Janggui, Masjid Batu, dia pun baru menyusu mak dia. Tak beranak pun ada kan. Sampailah 20-22 lah Ustaz Kazim duk ceramah lagi. Duk muda macam tu. Tu mula perasan.
Tuan-tuan, 32 tahun dah. Saya ingat saya sakit santau tahun 97. Saya mengajar Masjid Batu, Masjid Matang Janggut. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan tak mengajar. Masa tu pengurusi dia Haji Mukhtar. Haji Mukhtar main rumah, Ustaz Syahril Long main rumah. Saya ingat dia kata, Ustaz Haji Mukhtar kata, entah bila boleh mengajar boleh? Bila? Tu Haji Mukhtar. Style dia cakap macam tu. Tengoklah kalau saya sihat saya pergi balik. Sampailah saya ingat tahun 97. 98 mula-mula saya kena santau. Waktu depa mai rumah saya tu tuan-tuan, waktu saya sakit mula-mula tu, rumah saya duduk di kampung Kuala Pari, di Ipoh, Menglembu Ipoh. Tingkat atas rumah orang, tingkat bawah saya duduk. Tuan-tuan ingat cerita Kasim Selamat dengan rumah Abang Ali? Macam itulah rumah saya. Rumah saya dengan lantai orang atas sama-sama sejengkai yang lebih daripada kepala saya. Kepala saya ni sejengkai tu rumah dia. Kalau orang atas jalan di atas, saya di bawah ni duk dengar dia berjalan. Sewa RM130. Baik sikit pada rumah Kasim Selamat. Sebab rumah Kasim Selamat Abang Ali tak ambil sewa. Cik Kasim dia rumah Abang Ali 1 sen sewa, Abang Ali tak ambil. Ni Cik Kasim ada orang main nak sewa rumah Abang Ali, dia Abang Ali harap Cik Kasim faham lah no. Saya faham Abang Ali. Tuan-tuan ingat cerita tu? Abang Ali, ambillah saksofon ini, bayarkan sewa rumah saya. Abang Ali, tunjukkan di mana pintu saya nak keluar. Tergagau-gagau Kasim Selamat keluar. Penyewa baru kata apa? Kasihan abang kan? Ya, kasihan. Dah kasihan apa sewa? Siapa pergilah dia duduk. Tuan-tuan yang saya hormati, tuan-tuan tengok rumah Kasim Selamat, macam itulah rumah saya. Cuma saya tak kena bongkok macam Kasim Selamat. InsyaAllah benda ni saya akan buat dalam filem saya yang terbaru. Benda ni tuan-tuan boleh tengok dalam filem saya yang terbaru. InsyaAllah rakamannya bermula lepas Hari Raya Puasa. Saya cadang nak bawa mereka main rakam Masjid Batu, main rakam Masjid Jalan Baru ni, tempat saya duduk ceramah. InsyaAllah 2 hari bulan penerbit dia mari lagi sekali, pengarah dia main sekali, nak buat finalize mana venue saya nak buat. Mereka akan ambil saya daripada awal saya ceramah sampailah sekarang, kisah hidup saya, cerita hidup saya. Saya rasa syukur pada Allah sebab ada orang nak buat filem tentang saya. Dulu orang buat filem tentang Saja Hassan, Lieutenant Adnan, Mak Kilau. Orang buat filem tentang Kanang anak Langkau. Sekarang mereka buat filem tentang Kazim pula ni, Kazim anak Elihat. Dan saya nak tunjuk pada tuan-tuan mana sejarah, bagaimana pendakwah. Tadi petang Ustaz Ebik Liu mai ziarah saya nak balik rumah. Saya balik pada Putrajaya malam tadi. Putrajaya tengah hari saya nak balik rumah, nak rehat. Saya pergi nak mai sini pula. PA kata, Datuk jangan balik lagi, Ustaz Ebik Liu nak mai. Bila nak sampai? 2.30. Tak apa, aku tak balik. Aku balik ambil baju sah. Dia mai aku 2.30 sampai. Dia tengok saya berlinang air mata. Dia kata, Ustaz lagi teruk perjuangan Ustaz daripada saya. Susah payah Ustaz dalam dakwah ni dengan saya beza banyak. Ustaz ni tok guru saya. Saya mengaji dengan Ustaz, saya ikut Ustaz. Tapi Ustaz kuat, Ustaz tak pernah rebah. Kalau tumbang bangun balik, kalau tumbang bangun balik, kalau jatuh bangun balik. Saya nak belajar dengan Ustaz. Saya kata, Ustaz Ebit oi, waktu kita senang, ramai mengaku kawan, ramai jadi adik-beradik. Tapi waktu kita tumbang, waktu kita susah, bukan semua orang boleh suar tangan mengangkat. Ada hak kita minta suar tangan, dia tak sambut. Ada hak main pijak kita lagi, saya kata.
Hak duk pijak, hak duk tak suar tangan ni bukan orang hak bodoh-bodoh ni. Orang hak sama perjuangan dengan kita. Depa suka kita jatuh. Kita ada Tuhan. Ustaz Abid bergantung dengan Tuhan. Jangan bergantung dengan manusia. Tu saya cakap ada tadi. Kita ada Tuhan. Bergantung dengan Tuhan. Ghina anin nas wa ghina anil khalq. Jangan kamu mengharap pada manusia, jangan kamu mengharap pada makhluk. Yang kamu harap hanyalah pada Allah sahaja. Ni, bila dah iman dah bersih, bila kita punya tauhid dah clear, cantikkan dalam bulan Ramadan. Sebab tu saya sebut pada tuan-tuan tadi, saya mengajak tuan-tuan ni pada tahun 90-an. Masjid Matan Jangwih tu. Ngajak dulu lama-lama saya mengajak tuan-tuan, saya ingat lagi mengajak 2-3 setahun 2 kot. Saya isytiharkan saya masuk parti politik. Saya bawa sahabat politik saya ceramah situ. Sama-sama masuk. Dr. Hassan Ali kalau tuan-tuan ingat. Waktu tu tuan-tuan saya main ceramah, naik Iswara, naik Wira. Waktu tu rumah Kasim Selamat, Allah, periuk satu tungku je, katil pun tak ada, ada tilam je, tilam bujang. Manusia zaman kita dulu, bila saya cakap macam ni tuan-tuan akan sahut, kami dulu macam tu tak, dulu mana ada senang, dulu semua susah tak, nampak semua cakap macam tu. Dulu Ustaz kira rumah saya duduk tang sana elektrik pun tak ada Ustaz. Oh gitu. Ustaz kira tengoklah. Saya ambil sempua Ustaz kira. Nampak nak kira lagu. Dah bukan kira sempua dah. Ustaz tengoklah. Masa tu ayat pun tak ada. Oh betul. Lah ni makin lama makin tak tahu Ustaz ya. Dia gelap 4 harakat. Alhamdulillah Ustaz lah mangah ada 4 rumah sewa. Tu dia. Daripada rumah dulu tak ada, lah 4 rumah sewa. Kereta dulu daripada Wira Iswara, tu dia kata Ustaz, Allah bagi rezeki Ustaz. Senang lah bawa anak cucu duk pakai kereta Pontianak tu Ustaz, vampire tu malah. Dia gelap. Dulu Ustaz jamban duk belakang, lah jamban lah rumah. Merangkak pun senang Ustaz oi. Dulu baju Melayu hak tu sembahyang Jumaat, hak tu sembahyang Maghrib lah lain, sembahyang Jumaat lain baju, sembahyang Maghrib lain, pergi kerja lain. Kalau ada ceramah perdana lain pula, warna apa pula ni, brown pula ni. Pasal apa? Sebab hidup kita semakin lama semakin bagus. Hidup kita dalam dunia semakin lama semakin bagus. Dulu bukannya ada handphone ni 7, 8, 9, 13, 14 tak ada. Mai 90-an handphone mula nak ada. Handphone besar batau, jenis batau bola pokek. Kita ingat batau rupa handphone. Hidup kita makin canggih, hidup kita makin bagus, makin bermutu, makin bagus, makin bermutu. Tuan-tuan tengok tu, dulu Auto City tu tang mana tak ada apa. Saya duk mengajak ni daripada Auto City tak ada apa sampai jadi ada apa. Dulu rumah pangsa tu Allah tak ada apa, daripada tak siap sampai siap rumah pangsa sebelah Auto City tu. Mai belah ni pula kan, masuk ke masjid tuan-tuan ni kan, mula-mula kona tu Porsche. Lepas Porsche tu bangunan macam-macam lah, klinik lah, apalah. Dulu bendang nak sampai ke Petron, nak sampai sisi minyak tu, bendang saja lah. Cuba tuan-tuan tengok, hidup kita makin bagus. Soalan dia, yang makin bagus tu kita tinggal ke kita bawa? Rumah kita hak makin bagus ni kita tinggal ke kita bawa? Rumah hak kita buat sekarang ni tinggal terus ke bawa terus? Kereta hak kita duk sayang ni bawa ke tinggal? Segala kekayaan, kemewahan yang kita ada ni bawa ke tinggal? Tinggal. Habis tu yang dibawa ke mana? Apa benda yang dibawa?
yang dibawa ialah amalan. Soalannya, harta benda berubah, kemewahan berubah, kemajuan berubah, kecantikan makin bagus, tetapi amalan berubah atau tidak? Kualiti amalan makin bagus atau makin teruk? Kualiti sembahyang sama ataupun tak sama dengan yang lepas-lepas? Sedangkan yang nak dibawa menghadap Tuhan amalan, yang nak dibawa menghadap Tuhan sembahyang. Sepatutnya yang tu yang makin cantik, bukan yang nak ditinggalkan. Rumah nak ditinggalkan, dicantik-cantikkan. Kereta nak ditinggalkan, dihias-hiaskan. Tadi saya tengok dalam media sosial tadi, satu orang kaya dia nak beli kereta besar. Dia kata kereta ni dah okey, besar dah cantik lah. Ini kalau buat tandas semua ni cantik ni. Ini kalau habis dalam 250,000 cantik dah. Buat custom made balik dalam ni. Dia harga kereta tu pun dekat juta dah. Nak perhabis lagi setuku juta lagi. Nak buat dalaman decoration pula. Banyaknya duit. Allah Ta'ala bagi rezeki. Untuk apa? Untuk buat rumah yang boleh dia tidur dalam kereta tu. Untuk nak buat kereta macam rumah dalam kereta tu. Padahal kalau dia mati, kereta tu tinggal. Soalan yang kena tanya, sembahyang hang cantik tak? Ibadat hang cantik tak? Yang nak dibawa, disoal, dibalas hak tu. Sebab itu Allah datangkan bulan Ramadan, bulan untuk kau cantikkan ibadat kau. Bulan puasa hak nak mai lagi 10 hari ni tuan-tuan, untuk kita buat bagi cantik, polish cantik-cantik, vacuum cantik-cantik, hias cantik-cantik, supaya ibadat kita semua cantik. Supaya itulah amalan yang kekal yang nak dibawa depan Tuhan. Nama dia apa? Ramadan, satu bulan khas, bulan yang sangat istimewa, tak sama dengan bulan-bulan lain. Tak sama tu tang mana ustaz? Pertama, tak samanya sebab nama Ramadan disebut oleh Allah dalam Quran. Nama Ramadan Allah sebut dalam Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturun di dalamnya Al-Quran. Satu, disebut dalam Quran. Dan kita kena bangga tuan-tuan, bulan hak kita nak jumpa ni Allah sebut dalam kitab Allah yang maha besar. Allah yang menjadikan langit yang sangat hebat ni, Allah bagi dekat kita kitab untuk kehidupan kita. Di dalam dia ada Ramadan, dan Ramadan tu kita nak jumpa lagi 10 hari. Ya Allah, bangganya ya Allah. Sepatutnya ada macam tu. Macam tuan-tuan naik kapal terbang daripada KLIA pergi Jeddah. Naik KLIA daripada duduk pula kapal terbang ekonomi, duduk tengok flight, tengok isteri duduk depan, dia duduk belakang. Kita kalau pergi umrah apa dia? Duduk atas kapal berebut seat. Kebetulan isteri dapat seat depan, dia dapat seat belakang. Isteri panggil, "Mailah sini." Nampak? Pramugari tengok lagu tu. Lagi nak makan ubat macam mana? Kata, "Mai duduk sini lah." Laki dia kata, "Nak buat lagu mana? Seat aku sini. Hang duduk lah depan." Dekat 10 seat duduk. Lalu gini. Pramugari kata, "Makcik duduk dulu, pakcik duduk dulu. Lagi dah elok semua, kita tukar lah." "Dah lah, tak padan dengan tu. Mai lah duduk sini. Lagi apa-apa susah." Buat macam mana sebelah makcik tu tempat orang punya, selepas makcik tu pun orang punya, tak boleh tukar. Sekali makcik bincang dengan orang sebelah, boleh tukar lah. Orang sebelah pun tak mau tukar, laki dia duduk sebelah dia. Takkan nak bawa laki hang belakang, duduk seorang belakang, aku tak mau kan? Bergaduh pula tak. Sampai ke Mekah bergaduh. Saya kata dah lah, duduk di kampung berpuluh tahun, duduk renggang-renggang, duduklah renggang semua atas kapal terbang. Dulu duduk di kampung tengok TV, hang siku laki hang. Bila duduk jauh sikit, hang berdempet dengan orang. Bila naik berterbang, mai lah duduk tu, marah lah tuan. Sebab tu pening kepala jadi pramugari. Naik kapal terbang sampai dekat Jeddah, sampai dekat Mekah.
Bila masuk Masjidil Haram, makcik ni apa dia? Pakcik ni apa dia? Dia tengok saja Kaabah, teriak. Hak duk bergaduh atas apa tau bang? Bang, kita selama ni duk tengok gambar main dia Kaabah. Teriak. Dia rasa sayu, masa batal linnas, sayu. Lagi dia kata, tang mana Kaabah? Oh, sudah tuan. Tuan pernah jumpa lah jenis tu. Tu lu hitam tu apa? Tang mana aku tak nampak apa. Oh, sudah tuan, balik hotel suruh mandi. Mandi lain tuan-tuan oi. Sembahyang taubat. Dia tak nampak Kaabah, dia nampak tunggui kayu. Ini cerita betul tak? Pak teriak pula bini, itulah orang kata taubat dulu nak mai tu duduk kira dia. Dia fikir-fikir Kaabah duk tikam nombor tak habis tak. Kita duk pesan kat dia tutup so tikam lah. Hari ni nak pergi malam tikam apa kejadah lah. Lah nampak tunggui kayu. Mampus tak. Allah, kita ni bila tengok Kaabah teriak. Pasal apa? Pasal Kaabah tu Allah sebut dalam Quran. Masjidil Haram tu Allah sebut dalam Quran. Tiba-tiba aku duduk dalam Masjidil Haram, ya Allah. Allahu Akbar, besarnya aku dapat main masjid. Besarnya aku dapat menghadap Kaabah. Besarnya ya Allah, kau bagi aku nikmat ya Allah. Apa yang aku baca dalam Quran hari ni ada depan mata aku ya Allah. Tuan-tuan, berapa ramai yang rasa besar bila duduk dalam bulan Ramadan. Allah sebut dalam 12 bulan, 1 bulan Allah sebut dalam Quran nama dia Ramadan, dan kita duduk dalam dia. Kenapa hati kita tak rasa seronok untuk sambut Ramadan? Pak siapa yang kita bila nak sebut puasa ni, aduh, hui, mana aku nak pot cantik punya aku nak makan ni, aduh, puasa lah pula. Tang mana nak jumpa game plastik hitam. Ya, tak benar. Dah masuk bulan Ramadan dia duk kira pula. Baru 1 ada 29 lagi, oh lambat lagi. Baru 2 28 lagi, bila nak habis penyiksaan betul. Orang ni tuan-tuan, hati dia kotor. Kalau hati dia betul-betul bersih, dia nak kau sungguh-sungguh. Macam yang tuan-tuan tengok pasar raya Maidin jual ikan sekupang. Ikan sekupang pakat berebut lah, mak ngah tu ngongang berebut. Loh, pasal apa? Ikan. Berebut ikan, kena tulang, tobat lahum, benci lah. Hang duk berebut, makan-makan sangkut. Makanlah nasi mak. Allah tak nak makan, aku cekik ni. Nasi pun tinggal, lauk pun tinggal. Duk. Suami pergi kepai, telan. Tak mau juga, lah pergi hospital. Doktor jolok, tarik buat keluar. Balik rumah, anak dia kata, mak ni ikan hak mak berebut ada lagi mak makan. Sepak lagi kot, kata. Yang hak dia rebut dalam dunia tu menyusahkan hang balik. Tapi kalau kita berebut akhirat, kita cantikkan akhirat, tak ada siapa menyusahkan kita balik. Tuan-tuan, jom bulan Ramadan ni kita berebut untuk mencantikkan akhirat kita. Sebab kita sudah puas mencantikkan dunia kita. Masjid ni apa lagi tuan-tuan nak cantikkan? Abang mai. Dulu saya mengajak lu tak ada aircon, lah depa buat aircon. Dulu saya mengajak lu tak ada lagi kipas angin helikopter, lah buah. Dulu saya mengajak ni tak ada ni Abu Bakar, Umar, Usman apa semua ni tak ada, lah nampak kemah lawa ni. Orang sembahyang tengok sejadah, dia sembahyang dia tengok, oh mak Abu Bakar. Oh sudah tuan-tuan, dia duduk baca pula di atas. Orang suruh tengok bawah, dia duduk tengok pula. Yang ni mesti Osman ni dia tengok. Punya lawa lah. Jom kita lawakan ibadat. Hak lain tinggal. Ustaz, macam mana nak lawakan ibadat ustaz? Tu Quran turun dalam bulan Ramadan. Hang bacalah Quran banyak-banyak. Ustaz faham tak? Saya puasa. Mana larat nak baca banyak-banyak? Ayat tak ada. Ayat liau kering. Nak baca banyak-banyak pasal apa?
Tadi saya bawa Ustaz Ebik Liu tu, bawa jumpa dengan satu hajah. Umur dia 76 tahun. Saya tanya kat hajah tu, lagi berapa juzuk nak khatam? Lagi 6. Hari ni habis. Umur 76 tahun. Dia khatam Quran setiap 3 hari habis. Sehari dia baca 10 juzuk, 10 juzuk, 10 juzuk, 3 hari habis. Saya tanya dia bila nak khatam, lagi 6 juzuk petang ni insya-Allah habis. Besok start balik 1 sampai 10 sampai 20, hari ketiga habis pula. Berapa lama dah hajah buat? Tak tahu, tak ingat lah. Mata elok, mata alhamdulillah Tuhan bagi mata elok, tak kelabu apa. Elok dah boleh baca Quran, alhamdulillah. Puasa. Tuan-tuan, 76 tahun dia boleh khatam 3 hari habis. Malu kita 26 tahun tak khatam Quran bulan Ramadan, malu kita. Umur 16 tahun kita duk khatam toktik, kita tak khatam Al-Quran, malu kita. Dia 76 tahun. Habis jumpa dengan hajah ni, saya kata ustaz, nak tunjuk ustaz seorang lagi. Umur dia 83 tahun. Lagi tua pula, lagi tua ustaz. Nak tunjuk kat ustaz ni 83 tahun. Yang tadi makcik ni dia khatam Quran 3 hari. Hak ni pula dia tulis Quran. Setiap bulan Ramadan dia akan tulis daripada alif lam mim sampai habis. Dia tulis balik Al-Quran, tulis dengan tangan dia semua, tulis dengan tangan dia. Saya kata dia, opah cik, bawa sah Al-Quran habis bulan tahun lepas punya. Dia bawa keluar dengan bongkok dia 83 tahun, bongkok tuan-tuan. Mai tunjuk kat Ustaz Ebik Liu ni. Ebik Liu tanya, ni makcik tulis sendiri? Ya. Semua ni? Ya. Habis tu baca Quran, baca hak makcik tulis. Yang makcik tulis ni makcik baca balik. Dia dah baca hak tu. Kemudian dia minta dekat saya, ustaz, bagi lagi buku yang besar. Nak tulis lagi lah. InsyaAllah minggu depan saya bagi. Nak tulis buku kosong, nak tulis lagi Quran. Saya beli dekat dia buku hak kosong untuk tulis Quran. 2 jilid bagi kat dia. Tuan-tuan, 83 tahun tulis Quran sepanjang Ramadan. Malu kita kalau 38 tahun tak sentuh Quran. Quran inilah nak bagi syafaat pada kita di hari kiamat. Bukannya Facebook, bukan TikTok, bukan Instagram yang kita duk tengok sampai ke malam. Ni buka puasa pun tangan kanan suap nasi, tangan kiri main handphone. Nayang dah. Jom kita tinggal saat menatang-menatang ni, kita letak kepada kita keutamaan untuk mencantikkan amalan. Mencantikkan amalan. Cover balik 2 tahun kita tak boleh nak ibadat dengan sempurna. 2 tahun 3 kali puasa tuan-tuan, kita hari tu masalah wabak dia mengganggu kita. Kali ni insya-Allah depa bagi kita mai rapat, mai sungguh-sungguh. Semayang cantik-cantik, aku nak buat cantik-cantik semayang tarawih ni. Mungkin tahun ini adalah tahun terakhir aku hidup dalam dunia. Aku tak tahu. Aku tak nak lepas peluang semayang tarawih ni. Ada yang kata 8, ada yang kata 20. Kok suka hang lah, aku nak semayang. Lagi banyak pahala aku buat, lagi banyak amal aku buat, lagi banyak pahala aku dapat. Aku nak cari pahala. Kalau aku ikut hampa, pahala apa aku tak dapat? Bergaduh sampai ke sudah. Buat apa kita duk ikut orang yang suka bergaduh? Kita ikut orang yang suka beribadat. Mai tu imam kita ni pula semayang pula, Allah, baca pula satu muka surat bahagi 2 rakaat. Satu muka surat Al-Quran tu bahagi 2, puas hati lah. Dapat 15 juzuk sepanjang Ramadan. Aku tak hafal Quran, tapi aku dengar tu imam baca Quran, aku pun dapat pahala. Alhamdulillah, syukur. Kena pula tu imam baca ayat pendek, tak apalah, pendek pun tak apalah, janji ayat Quran, alhamdulillah. Tu saya komplain, yang penting ikhlas. Jangan bila mai masjid tu imam baca ayat panjang, silap mai. Ni mogos belah. Silakui betul. Silakui dia kata ketua imam baca ayat panjang.
mai hak imam lain pula inna a'taina bagi doa. Yang ni bagus cantik. 9 suku lebih Apa? Hang kata hang nak polis bagi cantik. Kata nak vacuum bagi cantik, bagi bersih segala dosa. Dosa kena sedut. Ni dialah sembahyang tarawih. Man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita kalau habuk banyak tu dia vacuum ngongak. Tuan-tuan kalau seat kereta tuan-tuan macam peta dunia. Seat macam peta dunia. Anak tumpah susu, kita tumpah air kotak, hak isteri kita bagi tumpah kulit koci penuh atas tu. Tuan-tuan nak buat apa? Tak, tuan-tuan pergi hantar kedai buat kapet, buat cushion. Hang cuci balik semua. Dia buka segala kerusi kita, dia vacuum tu dengan duit siling, kulit koci, kotak semuanya ada. Batang aiskrim pun ada, pop dia masuk dalam tu. Sat lagi dia cuci pula kapet, dia polis, lekat balik. Dia main dekat kita tu. Oi. Ni kereta saya ke? Abang punya. Tak buat awak yang bersih lain ke? Lain hang tak nak cuci. Macam itulah Ramadan, tuan-tuan. Keluar Ramadan nanti bersih, tuan-tuan tak mau. Salah satu cara nak bersih macam tu, sembahyang tarawih. Apa cara kalau tuan-tuan sembahyang tarawih, kalau tuan-tuan vacuum main-main, siap, siap, bersih tak mana? Tu bersih automatik hak RM5, RM8 tu. Bergulung bulu dah keluar tu ke. Bersih ke? Tak bersih. Bersih betul-betul tuan-tuan. Tu suruh bangla cuci. Sampai tak nampak kereta, nampak buih. Dengan bangla tu pun tak nampak lah. Baru nama bersih. Puas hati RM15 pun tak apa. Yang ni 20 rakaat pun tak apa, janji bersih. Itu maksud dia. Tuan-tuan buat kejap-kejap macam vacuum kereta sebelah tu. Jenis hak berbulu pun tak nampak apa kereta aku tak mana ni. Keluar tak kilat, hak gosok pun kain tolak hitam kilat. Memang hitam balik kereta kita. Lagi lama bersih, lagi lamalah bersih dia, lagi bersih kereta kita. Lagi semayang kita banyak, lagi tawaduk kita semayang, dosa kita pun hapus. Itulah dia tarawih, menghidupkan malam. Ni pederah tarawih 9.20. Allahu akbar waladdallin. Amin. Tuan-tuan dengarlah tu. Duk keluar lah yang tiup tu. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim waladdallin. Amin. Ahad. Nasib baik bunyi ahad kalau bos Sabtu. Ahad je dengar dia. 20 rakaat tak sampai 15 minit. Tuan-tuan nak minta bersih apa dosa? Baca Quran laju nak minta bersih apa? Tak ada apa. Jadi Allah Ta'ala bagi pada kita 1 bulan nak bagi bersih dosa. Apa kata tuan-tuan? Kita buat rajin sikit. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang minta ampun pada bulan Ramadan, pada waktu sahur. Pada waktu sahur adalah waktu mustajab berdoa, minta ampun. Allah sebut dalam Quran, wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang minta ampun pada waktu sahur. Jadi tuan-tuan, apa kata kalau selama ni ada yang bangun sahur pukul 12. Pukul 12 tengah malam bersahur dah nu, Pelita, Nashmir, Astana. Pukul 12 malam dulu ni. Hai, makanlah. So orang tanya ada, Din, makanlah. Hai, sok. Pukul 12 sok apa? Senang lagi tak payah bangun dah, tidur terus. Sok awal tu bukan sok, tu nama dia mentega darah. Sok ni beberapa waktu sebelum sahur. Bukannya pukul 1 pagi, bukan pukul 2 pagi, bukan 3 pagi. Beberapa ayat Al-Quran yang dibaca sebelum masuk subuh. Bangun pukul 5 suku.
ambil wudu, pakai baju cantik-cantik, pakai jubah, ikat serban, Allahu Akbar, sembahyang tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahalazim. Bangun balik, Allahu Akbar, sembahyang taubat. Sujud lama sikit, ya Allah aku banyak dosa, ya Allah kau ampunkanlah aku, ya Allah ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Habis sembahyang 5.40 baru pergi ke dapur makan sahur. Itulah dia sahur. Habis-habis sahur, basuh tangan, basuh apa semua, bersugi apa semua, start motor mai masjid sembahyang subuh. Tunggu imam sampai habis zikir 6.30, 6.40 balik. Sekarang subuh lambat sikit. Kat Ramadan awal pula. Setiap hari macam tu tuan-tuan. Nabi sebut apa? Man sallas subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa-siapa yang sembahyang subuh berjamaah, dia berada dalam pemeliharaan Allah. Nabi jamin siapa yang datang sembahyang subuh berjemaah, Allah jaga dia. Ni wabak kita banyak, penyakit kita banyak, ekonomi tak tahu macam mana, sihir tak tahu macam mana, dengki kita tak tahu orang macam mana, tambah kita ni menega lah apalah. Macam mana nak jaga? Tak payah pakai tangkal, tak payah pakai minyak senyonyong, tak payah nak pakai jin hantu raya. Hang mai sembahyang subuh berjamaah, Allah jaga hang, Allah pelihara. Bila waktu nak start sembahyang subuh supaya berterusan kita buat sembahyang subuh pada bulan Ramadan, latih setiap hari insya-Allah sampai bila kita jadi penghuni tetap solat subuh berjamaah di masjid. Akhirnya tuan-tuan, ibadat kita berkualiti, cantik, bersih, kemas, segak macam dunia kita sekarang. Dulu-dulu rumah kita buruk, tak kemas, tak segak, lah cantik. Dulu sembahyang kita tak cantik, tetapi bila datang bulan Ramadan digroom, dipolish bagi cantik. Keluar kita nanti pun cantik. Dan yang terakhir tuan-tuan, tuan-tuan ni orang hebat, orang seberang Perai, Seberang Jaya, apa semua ni hebat lah, Masya Allah. Saya duk mengajak tuan-tuan ni berpuluh-puluh tahun. Pulau Pinang antara tempat orang minat mengaji. Daripada dulu saya ingat masa Masjid Jangguih, Masjid Batu, waktu duk mengajak ni macam Bill Clinton buat ucapan. Waktu kita bagi kuliah tu macam Bill Clinton buat sidang akhbar, penuh atas meja. Ni Pulau Pinang ni. Sampai lah tak ada lah. Handphone, Walkman tak ada. Dulu Walkman. Lah ni dia menatang ni pula ni, penuh. Orang Pulau Pinang. Orang yang hebat mengaji tu di Singapura tu. Singapura sekali buat kuliah masjid 3 tingkat, penuh atas bawah sampai ke basement tu. Di basement tu pun orang duk mengaji, duk tempat parking kereta tu. Orang tu Singapura lah. Kereta ni penuh sepanjang jalan ni. Balik-balik ceramah semua slip saman ada. Tapi tetap depa nak mengaji walaupun kena saman. Orang tu Singapura. Kita hari ni tak ada siapa nak saman. Mailah mengaji, mailah sembahyang. Tuan-tuan, saya nak cakap apa? Saya nak cakap jatan kuasa masjid kena sambut minat orang-orang yang nak mengaji ni. Tempat dia di mana? Di masjid kita. Bila kita nak latih? Bulan Ramadan. Ustaz, oh kami puasa, tak larat macam ustaz sebut tadi lah, nak baca Quran, tak larat. Saya cakap, kalau hang tak larat baca Quran, baca pelan-pelan. Bukan baca Quran bulan Ramadan, baca berlagu macam tuan-tuan duk tengok musabaqah tu, memang tak habis. Ayah buat apa? Tadarus. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tarik nafas setengah minit dah. Oi, lama dah. Bukan macam tu. Bukan baca Alhamdulillah.
Bukan macam tu. Baca macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsy. Baca macam tu. Macam tu pun tak larat ustaz. Saya baca ada satu juzuk penat. Kalau begitu, ambil Al-Quran. Makcik pernah tak baca Facebook? Pernah tak makcik baca Facebook? Pernah? Makcik baca lagu mana? Seorang Kak Long hari ini mengamuk di 7E. Kak Long itu mengamuk. Tuan-tuan baca macam tu ke? Tak ah. Tuan-tuan bacalah hati. Kalau dah rasa penat sangat nak baca keluar bunyi, keluar suara, ambil Quran, tengok, baca. Wabashirullah. Pun boleh dah. Kalau rasa tak larat sangatlah, mak nak pingsan dah ustaz, baca lagu tu. Baca lagu tu pun dapat pahala dah pasal duk tengok Quran. Janji aku baca. Jadi tuan-tuan, salah satu benda yang kita nak buat bulan Ramadan ni, kita ada lagi 5-6 hari ni, buat tajuk. Satu Ramadan tajuk apa? Buat kuliah zuhur. Ada 10 orang pun cukup, ada 20 orang pun cukup. Ni ramai orang pencin sini. Lepas sembahyang zuhur jangan balik apa tidak, main baca Ustaz. Hari ni kita nak petik satu ayat Quran. Satu ayat Quran daripada surah Ar-Rum ayat 30. Allah Taala sebut la tabdila li khalqillah. Baca ayat tu sampai habis, surah Ar-Rum ayat 30. Cuba tuan-tuan tengok, setiap satu ciptaan Allah tidak akan berubah. Setiap satu ciptaan Allah tidak akan berubah. Matahari dia takkan berubah. Macam itulah sejak berjuta tahun dulu. Bulan macam itulah. Rimau macam itulah. Dia takkan berubah. Buah pelam macam itulah. Pokok nangka macam itulah. Daun pokok jambu macam itulah. Daun bunga durian macam itulah. Allah sebut dalam Quran la tabdila li khalqillah, dan tidak akan diubah apa-apa ciptaan Allah. Jantan macam itulah, perempuan macam itulah, takkan ubah. Jadi kalau ada orang kata ada benda boleh berubah, adakah ianya ciptaan Allah? Dulu nama dia lain, dia sekarang dia lain ustaz, dia beranak hak baru pula, ni lain pula. Adakah itu ciptaan Allah? Sedangkan Allah Taala sebut makhluk yang aku cipta takkan berubah. Faham maksud saya? Balikkan buka Quran. Al-Quran memberi jawapan pada setiap masalah tuan-tuan. Sebab itu Allah kata kalau kamu ada masalah, rujuk pada Quran. Baru ni di satu tempat depa kata alien datang. Hari yang kedua buka tajuk alien. Ada ayat Quran alien. Hari raya, hari puasa ketiga, ustaz hartawan di India, dia membeli tanah lot di bulan, dia nak buat rumah di bulan. Tajuk hari puasa ketiga, bolehkah pindah ke bulan? Quran bagi jawapan. Lah, buat yang tu. Dalam suratul Kahfi cerita tentang tanda kiamat, hatta futihat min radmi Ya'juj wa Ma'juj, sehinggalah dibuka tembok-tembok Ya'juj dan Ma'juj. Hari puasa yang keempat, tajuk dia, di manakah tembok Ya'juj dan Ma'juj? Buka. Dalam Quran disebut tanda-tanda kiamat, dabbatul ard, akan keluar seekor binatang yang melata di bumi, nama dia dabbah. Hari kelima, tajuk dia dabbah, binatang yang melata di bumi sebelum kiamat. Dia bercakap dengan manusia. Di mana binatang ni terbit dan bila dia akan terbit? Setiap 30 hari 30 tajuk. Cari tajuk hak rare, yang hak tak bincang dalam televisen, yang tak bincang dalam TikTok, yang tak bincang dalam kuliah maghrib, bincang pada hari puasa Ramadan. Sedangkan benda tu ada dalam Quran. Saya pergi ceramah, saya pergi ke Oxford di England. Habis-habis saya ceramah di program di Oxford, mereka tanya saya, ustaz, nak pergi mana kami bawa? Saya dah kata nak pergi museum Oxford. Saya nak tengok dinosaur. Bila saya sampai di museum, pegawai museum tu tunggu saya.
Tu dia tinggi, besar badan, tapi baik, ramah. Dia punya seronok jumpa saya. Dia kata, aku nak tunjuk kat hang, di muzium kami ada sejarah tempat hang. Saya kata, memang hampa jajah kami dulu, hampa buat balik yang tempat hampa. Apa dia yang istimewa sangat? Rupanya dia nak tunjuk kat saya kerih. Ni kerih ni. Dia tanya, hang negeri mana dulu? Perak. Ni keris Perak. Loh, keris Perak pun ada kat dia. Saya tak teruja sangat sebab di rumah saya ada 4 keris. Saya tak teruja sangat, di rumah saya pun ada keris, hak panjang dah, hak pendek dah. Hak paling kecil besar tu, abuan nak buka surat. Tak pernah faham, tak faham sudah. Nak buka sampul surat. Tu hang nak tengok apa? Dia tanya saya. Saya kata turun bawah balik. Saya nak tengok tulang dinosaur. Saya tengok daripada hujung tu, dia naik ke atas pusing sampai kepala dia duduk-duduk, turun kaki dia pendek, kaki hak belakang ni besar, lengkap komplit tulang dinosaur. Saya tanya kat dia, di Malaysia ada dinosaur? Kenapa dinosaur ni ada kat tempat hang, dekat tempat lain tak ada? Dinosaur ni pi mana? Mereka kata dinosaur ni mampu sebab ada taik bintang hentam bumi. Bila taik bintang hentam bumi, mati segala dinosaur. Pandai pula taik bintang tu cari dinosaur. Soalan dia, dalam Quran ada tak cerita dinosaur? Puasa yang ke-6, dinosaur. Agak-agak masjid kita penuh sembahyang Zuhur. Jom cabaran pada Cikgu Hasan. Buat tajuk yang rare ni, daripada hari pertama sampai hari terakhir puasa. Dia keluar daripada Ramadan, ilmu dia baru dia tahu hebat sungguh Al-Quran. Hang bukan cerita pasal sejarah Nabi-Nabi dulu ya. Hang menjawab persoalan yang selama ni duk pening dalam kepala aku. Inilah dia Quran, tuan-tuan. Bulan yang Allah turun dalam bulan Ramadan. Saya minta satu ya. Dalam Al-Quran kata, wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, kami nak jadikan manusia di bumi sebagai khalifah. Manusia yang pertama itu ialah Adam. Quran sebut Adam, manusia pertama Adam. Quran kata, Allah kata, tolong perbetulkan balik bila manusia ni disebut berasal daripada beruk, tolong betulkan balik. Sangat-sangat bercanggah dengan Quran. Kalau saya sebut tuan-tuan ni anak-anak Adam, seorang pun tak marah. Tuan-tuan sidang hadirin hadirat, anak-anak cucu Adam yang saya hormati, marah? Tak marah. Tuan-tuan hadirin hadirat, anak-anak cucu beruk yang saya hormati, agak-agak siapa nak baling batu kat saya? Pasal apa nak baling pula? Kan di sekolah tu belajar manusia ni asal pada beruk, mula-mula bongkok, tegak, kemudian dia jadi orang. Quran tak pernah kata pun kita pada beruk. Yang tuan-tuan duk percaya sains pasal apa? Teori-teori yang bukan fakta pasal apa? Jom tuan-tuan, ahlan wa sahlan Ramadan ini. Salah satu benda yang kita nak buat ialah kutip sebanyak-banyak ilmu, poliskan balik amalan mengikut Al-Quran yang diturunkan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada Cikgu Hasan, terima kasih pada seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid. Kita jumpa lagi insya-Allah. Pada semua jawatan kuasa masjid yang pakai uniform cantik malam ni, tuan-tuan silalah berbaris di belakang sana, kita akan bergambar sebelum saya bergegas balik, tuan-tuan. Baik, sekadar itu sahaja. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.